yang dilalukan Cik Muhammad Haizwan Rozali, pendaftar USIM, Cik Jasmine Diamond, Ketua Persatuan USIM, Puan Harizah Omar Yusof, Ketua Bahagian Penerbitan, Cik Hezan Shah, Ketua Bahagian Audit Dalam, Puan Nur Azam Mumin, Timbalan Ketua Persatuan USIM, Ketua Bahagian di Perpustakaan, Persatuan Ahli-Ahli Akademik, kaki tangan perpustakaan seluruhnya, hadirin dan hadirat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk memberkati majlis kita pada hari ini dan membuka majlis dengan tertib, mari bersama-sama kita bacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Seterusnya, bagi memohon rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dijemput, dipersilakan Cik Muhammad Jamil Ahmad Mukhtar untuk membacakan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حاول عنا في سكرات الموت والنجاة من النار. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih diucapkan di atas bacaan doa sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, kerana kita dipertemukan lagi pada hari ini. Mari bersama-sama kita lafazkan kesyukuran setinggi-tinggi kesyukuran, serta melaksanakan erti kesyukuran dengan sepenuh hati atas segala kurniaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagai pengacara majlis pada petang ini, hadirin dan hadirat sekalian, saya ingin mengucapkan selamat datang ke program Wacana Buku Perpustakaan siri yang ketiga. Hari ini kita berasa amat bertuah kerana pewacana bukanlah calang-calang orangnya. Dua orang ahli JKPU sudah tentu saban hari, saban waktu sibuk dengan jadual masing-masing. Tapi Alhamdulillah pada petang Jumaat Sayyidul Ayyam ini, kita dapat mempertemukan mereka dalam satu majlis wacana buku. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, tidak lain dan tidak bukan, orang ni adalah pendaftar kita, Tuan Pendaftar USIM Cik Muhammad Haizwan Rozali dan Ketua Persatuan USIM Cik Jasmine Diamond. Hadirin dan hadirat sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda yang maksudnya lebih kurang, bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Yang pertama, bergembira ketika dia berbuka, dan yang kedua, gembira ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Hadis riwayat Tirmizi. Bila disebut tentang puasa, maka sinonim puasa adalah iftar, berbuka puasa, hari raya, dan di akhirat nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hendak apabila kita berbicara tentang wacana buku, ia disinonimkan dengan perpustakaan. Perpustakaan telah mengambil inisiatif, hadirin dan hadirat sekalian, untuk membudayakan intelektual melalui jenama program yang dinamakan Program Pembudayaan Intelektual.
Dan wacana buku ini adalah salah satu daripada program yang disusun di bawah jenama itu. Dan diharapkan wacana ini menjadi wadah kepada kita semua untuk mendapatkan maklumat dan pengetahuan, khususnya dalam meningkatkan aktiviti pembacaan. Saya teringat pepatah lama Cina ada mengatakan bahawa sebuah pembicaraan dengan seorang bijak pandai lebih baik daripada menuntut ilmu selama 10 tahun. Pepatah Cina mengatakan begitu. Maka kerana itulah juga program berbentuk wacana ini dilaksanakan. Jika kita kurang membaca buku, diharapkan program ini dapat menggalakkan kita membaca buku, di samping kita berkongsi maklumat dan pengetahuan bersama-sama dengan pewacana. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saya tidak ingin memanjangkan majlis. Kita semua sudah tidak sabar untuk mendengar pewacana yang pertama. Maka dengan tidak membuang masa lagi, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Jasmine Jaimul, Ketua Pusattawan USIM, untuk tampil mewacanakan sebuah buku yang asalnya ditulis di dalam bahasa Inggeris, ditulis oleh W. Chan King dan Renee Maubon, yang bertajuk Strategi Lautan Biru, Cara Mencipta Ruang Pasaran yang Tiada Tandingan dan Menjadikan Persaingan Tidak Relevan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengurusi majlis yang berbahagia, Encik Azwan, Mata, dan yang saya menunjukkan pada hari ini sekalian. Saya sebenarnya bukanlah menyampaikan macam mana strategi lautan biru ni, kerana untuk membuat strategi kita memerlukan seorang bijak pandai yang boleh mengupas, menganalisa dan melaksanakan strategi ini. Saya cuma nak memperkenalkan buku ni kepada para audiens semua. Jadi harapan tu bukan tinggi sangat, tak perlu tinggi-tinggi. Jadi saya tak expect lah you all nak tahu macam mana strategi lautan biru sebenarnya. Tidak. Kalau di Malaysia ni strategi ni dilaksanakan di peringkat negara. Kalau kita tengok peringkat negara, nanti apa boleh saya cerita itu ada kaitan dengan strategi ni. Di USM sudah saya rasa dah melaksanakan dia. Saya rasa pakar kalau kat USM tu Profesor Dr. Muhammad Jantan. Kalau sekata kita nak mengetahui tentang strategi ini, kena panggil dia lah. Yang saya nak perkenalkan hari ini tentang buku dia saja. Kulit, lepas tu isi dalam sikit-sikit, lepas tu apa yang kita boleh ambil tiba dari buku, supaya kita berminat untuk membaca buku ni. Itu saja. Buku ni yang ditulis oleh seorang profesor dengan pelajar dia. Sebenarnya pelajar dia, profesor ni W. C. Kim, profesor di universiti mana saya lupa. Dia buat kajian tentang kenapa ada sebuah syarikat Sarkis ni di Perancis ni, ada A dengan B, dia boleh untung. Jadi selepas dia menyelidik, didapati bahawa Sarkis ni walaupun dia punya tujuan sama, tetapi dia tak bersaing di antara satu sama lain. Itu yang kat situ kita tengok kalau strategi lautan biru ni tiada persaingan. Dia tidak bersaing di antara A dengan B. Ini ada dalam buku ni. So apabila tidak saing, dia cakap, so tak adalah. Jadi lautan tu tenang. Kalau kita tengok di lautan tu, dia akan berwarna biru je, tenang. Kalau dia bersaing, berlawan, maka ada yang mati, ada yang tenggelam kapal-kapal tu. Maka lautan tu dipanggil lautan merah. Jadi yang dia nak utarakan dalam buku ni adalah strategi macam mana kita nak buat supaya lautan tu sentiasa biru saja, tenang dan sebagainya. Tapi dapat untung, Jadi kalau lautan merah ni bertarung-tarung, nanti ada yang rugi. Untung-untung lah, kerana dia bersaing. Tapi ada yang rugi. Kalau macam kat universiti ni, produk dia berbeza-beza. Produk dia sama, tujuan dia sama.
Tapi dia punya cara kerjanya berbeza. Kerana 1 jam ni saya sebenarnya tak pandai bercakap macam Cik Azwan. Cik Azwan ni kalau nak tahulah dia sebenarnya seorang DJ. Betul. Nanti tengok cara gaib semua dia. Lebih daripada DJ. Okey. Sebagai pengenalan ni sebenarnya buku ni it's very interesting. Banyak sebenarnya idea baru kat sini. Dengan hasil daripada penyelidikan seorang profesor ni. So sebenarnya kalau kita pandai menganalisa, banyak dia punya strategi itu kita ambil boleh tiru ataupun boleh kita terima dalam kita punya kerja-kerja kita seharian. Jadi konsepnya is very simple, seperti saya sebutkan tadi. Dia tak ada persaingan. Contohnya kalau USM dia tak ada persaingan untuk cari untuk mendapatkan pelajar-pelajar yang bagus. Dia tak ada saingan kerana dia universiti efek. So dia boleh dapat pelajar-pelajar yang bagus. So dia mencipta satu strategi macam mana dia nak dapat pelajar-pelajar yang bagus. Supaya orang tu kata orang tu dia boleh memilih USM. So dalam bab 2 juga dia perkenalkanlah satu alatan dan rangka analisa bagi menunjukkan dan memilih lautan biru ni. Interesting juga lah sebab dalam bab 2 ni dia sebut tentang canvas strategi. Nanti saya terangkanlah canvas strategi itu. Dia lebih kurang macam kita punya planning, strategi planning. Macam mana kita nak menuju ke arah tu. Tapi dalam buku ni dia menerangkan bahawa canvas strategi ini dia untuk meningkatkan nilai. Nilai dia nak tingkatkan. Apa tu nilai? Kita akan tengok nanti. So sebenarnya telah dibuat analisa tu, nilai tu selalunya didapati daripada pengguna lah. Selalunya pengguna dia ada persepsi atau nilai tertentu terhadap barangan kita. Sebab itu dalam bab 3 dia menceritakan tentang macam mana kita nak mencari jalan dengan secara sistematik untuk mencari peluang pasaran. Sebab dia tentang bisnes saja banyak. Tapi mungkin dalam organisasi kita, kita nak cari bagaimana suatu proses kita ni tidak bersaing. Tidak bersaing. Contohnya macam kita nak cari pasaran pelajar-pelajar kita daripada luar negara. Orang lain tertumpu pada US dan sebagainya. Kita kerana kita ada identiti sendiri, kita cari dekat Timur Tengah. Contohlah di sini juga dia mengutarakanlah macam ruang pasaran ni banyak yang kita belum teroka lagi sebenarnya. Sebab kalau kita tak bersaing ni, kita sebenarnya banyak lagi benda-benda yang kita belum teroka lagi. So apa bila kita belum teroka tu, bila kita teroka benda-benda tu, kita akan dapatlah kita punya pasaran. Itu teori dia. So banyaklah contoh-contoh. Kalau saya nak cerita sesuatu banyak nanti. Okay. Ini is very important dalam part ni. Perancangan strategi bagi menjangkau penambahbaikan biasa untuk mencipta inovasi. Jadi key kat sini banyak inovasi. Kalau kita tengok perancangan kat negara kita ni di bawah pimpinan Yang Maha dan Menteri kita, banyak perancangan-perancangan dia banyak berdasarkan pada inovasi. Yang the latest ni dalam pertandingan kualiti selalu saya pun berdasarkan pada inovasi. Di mana Kementerian Pertahanan dengan Kementerian saya rasa Jabatan Polis dengan Angkatan Tentera ini bergabung untuk dia bekerjasama dalam buat latihan. Itu inovasi. Dia menang peringkat kebangsaan, dapat RM1 juta. Inovasi dia. Lepas itu kalau kita tengok dalam rancangan Malaysia 9 pun ada inovasi, elemen-elemen inovasi kat situ. Transformasi Malaysia banyak inovasi kat situ. Dalam dasar baru ekonomi pun banyak transformasi inovasi dan sebagainya. Jadi perkataan yang utama kat sini inovasi. Dia terangkan macam mana inovasi baru tu. Sebagai contoh, dia cerita yang saya ingatlah, syarikat komputer Dell.
Dia ni masa tu dah ada HP, ada IPM. Jadi macam mana dia nak meluaskan pasaran dia. So dia cipta satu cara di mana pemasaran dia tu dari rumah ke rumah. Maknanya dia hantar. IBM, HP semua tak ada. Dia display, dia orang datang, dia beli. Tapi dia buat inovasi baru, terlalu baru masa tu. Dan dia untung berjuta-juta. Dan sekarang ni pun adalah antara syarikat gergasi komputer yang terkenal di dunia. Oleh kerana mencipta sesuatu inovasi yang orang lain tak buat. Jadi dia tak bersaing. Dia tak jual komputer dia dekat market dan sebagainya. So mungkin kita boleh fikirlah macam mana kalau kita tak nak bersaing. Kalau perpustakaan dengan perpustakaan macam mana kita tak nak bersaing. So inovasi kongsi resource ke kalau perpustakaan mungkin kalau latihan boleh macam tu So macam-macam kita boleh buat. Penerbitan pun macam tu, inovasi supaya boleh mengurangkan kos dan sebagainya. Seperti yang saya jangka saya punya ni dah habis dah. Tak sampai 1 jam. So saya minta maaf juga lah kerana saya tu bukan pandai cakap Sila-sila air bulan terkeluar pula bahasa Jawa. So, kat perpustakaan ni Puan Najihah dia selalu yang dia pun kadang sasul bagi maklumat dalam bahasa Jawa. So saya faham lah. So dia pun Jawa, saya pun Jawa. Okay. So bab kelima ni dia menerangkan bagaimana cara untuk memaksimumkan saiz lautan biru dari pasaran terbesar dan permintaan baru. Ni asal kita ni user ni. Ada first tier, second tier. Ada user yang suka membeli barang kita. Ada user yang tak nak gunakan barang-barang kita. Ini macam inilah apa kalau kat kes kat universiti ni pelajar yang akan menjadi pelajar universiti Ada setengah pelajar tu memang dia tak nak. Tak ada kelas katanya Yusuf. Kerana minimum ADC dan sebagainya Itu yang refuse. Ada pula yang kita punya pelanggan dia tak tahu wujud Yusuf. Jadi dia tak memilih lah Yusuf. So ni adalah pasaran-pasaran yang kita perlu troker. Bukan setakat kita nak troker pasaran di mana memanglah pelajar-pelajar itu berpotensi saja untuk dan dia tahu memang dia nak masuk ke Yusuf. So ada 2 lagi, 2-3 lagi pasarannya kita kena troker. Jadi selalunya kalau kita ada benda baru, selalunya ada pasaran baru kat situ. So dalam bab ke-6 pula, jadi ini adalah menceritakan tentang lakaran strategi yang membolehkan melonjakkan nilai pelanggan. Ini saya pun lupa lah. Tapi ini adalah macam kita nak buat ada halangan dan sebagainya untuk kita membuat. Saya rasa saya bab ni saya tak habis. That's why saya tak nak terangkan. Saya serahkan kepada para audiens sekarang untuk membaca buku ni lah, supaya mengetahui lebih lanjut dan terangkan kepada saya kalau boleh. So saya dapat email juga dari staff saya. So jangan takut, strategi ini akan diterangkan secara detail kepada Cik Jasmine. So masalahnya saya tak baca bab 6. So tak ada detail kat situ Okey. Dalam bab 7 dengan 8 ni dia ada beberapa prinsip di mana dia ada membicarakan tentang pelaksanaan dia. Untuk maju pelaksanaan tu dia bergantung pada kepimpinan dan juga bentuk strategi. Dalam kepimpinan tu dia cerita banyak. Ini saya baca habis. Sebab kat sini kalau kita tengok kat belakang nanti kalau you berminat lah nak pinjam dia ada komen daripada William J. Breton ni, ketua mantan Pesujaya Polis Bandaraya New York. Di New York ni dia apabila dia buat strategi lautan biru ni, jabatan polis ni, dia buat inovasi macam mana. So dia nak kurangkan jenayah. Dia nak kurangkan jenayah. Ini cerita betul ni, bukan olok-olok. Tapi dia tak cerita kat saya lah, dia cerita dalam buku ni.
So apabila dia ambil alih sebagai Suruhjaya ni, so dia pun berjanji pada dia punya Datuk Bandar, saya nak kurangkan indeks jenayah. Ini macam KRA Kerajaan Malaysia yang pertama lah, mengurangkan indeks jenayah. So semua di Parlimen ni tak setuju. Dia cakap susah, dia cakap kita dah bertahun-tahun dah, jenayah masih banyak. So dia kerangka satu strategi itu supaya dia berbeza dengan yang lama. Contohnya, dia akan letakkan polis yang banyak pada tempat-tempat yang banyak kadar jenayah dia. Jadi di situ dia boleh dapat mengurangkan kadar jenayah. Jadi dia tak perlulah yang tak ada jenayah tu dia tak letak. Kalau dulu dia sama rata, masa meronda tu tak ada jenayah ke, jenayah banyak ke, dia sama rata dia punya rondaan dia. So masa dia pegang tu dia cakap kita ronda di tempat-tempat yang kadar jenayah dia tinggi. Jadi tak perlu tambah, ambil daripada polis atau kaki tangan yang meronda di kawasan yang aman tu ke kawasan yang banyak kadar jenayah. So dari situ dia dapat mengurangkan kadar. So banyaklah dicerita tentang kekangan halangan daripada politik. Sebab itu dalam buku ini menganjurkan supaya perhubungan di antara pemimpin dengan pelaksanaan itu mesti ada, supaya tak ada halangan dari sumber dia cakap, macam-macam lah. Maksud dia buat kajian, tetapi dia dapat mengatasi masalah tu. Macam kita lah, kerja kat USIM banyak halangan, saya tahu semua banyak halangan. Kalau pendaftar tak bagi, padahal tu alasannya dia gunakan nama ketua dia, tuan pendaftar macam ni, tuan pendaftar macam ni. So saya pun selalu kena Encik Jasmine cakap macam tu. So dalam meeting-meeting saya dengan kaki tangan saya cakap jangan gunakan nama saya untuk jadi alasan. So itu rintangan. Dan pelaksanaan dalam bentuk strategi ni saya pun kurang faham lah, sebab tentang pentadbiran ni saya kurang arif sangat. Yang saya arif ni tentang pustakaan, katalog dan sebagainya, komputer dan sebagainya saya tahu lah. Tapi tentang pentadbiran ni dia cakap ada pentadbiran yang adil, tak adil. Bila saya baca tu saya jadi keliru. Adakah selama ni, sebab apabila kita baca tu kita bandingkan dengan kita, adakah selama ni saya mentadbir dengan tak adil, dengan tak adil. Lepas tu ada iceberg lah, letak tempat kawasan panas. Lepas tu ada teori ikan dalam balang. Saya pun tak faham. So kena baca sendirilah kalau tak faham. Kalau saya tak faham, terangkan kepada kamu semua benda-benda yang tak faham, lagi kamu tak faham. Itu yang susah tu. So kena baca buku ni. Baca percuma, tak ada kena charge. Minta je dengan kita punya staff. Tapi masalahnya cuma satu, gila-gila lah. Lepas ni saya letak kat balik. Okey. Ini yang saya nak cerita ni. Selepas ni dah habis dah. Bab 8 tu dah habis dah sebenarnya. Bab 8 dah habis. Maknanya katamlah kamu membaca satu buah buku. Ini saya nak terangkanlah beberapa kata orang tu yang saya berminat lah dalam buku ni. Macam strategic canvas ni, macam mana kita nak apply dalam kita punya organisasi. Sebab dalam strategi ni kita nak meningkatkan daripada volume dia, competition focus kita nak rendahkan lah sepatutnya. Dan strategi ini selalunya kita strategi satu organisasi itu ala tuju lah selalunya. Dan saya berminat lah dengan strategi untuk kita meningkatkan kita punya ni. Apabila kita memanggil yang berbahagia Datuk Naib Chancellor kita membuat talks. Dia menyampaikan talk di perpustakaan, pada perpustakaan yang berjudul quality. Dia mengutarakan bahawa kita mesti mencipta persepsi pelanggan kita. Dari persepsi itu maka dapatlah ekspektasi daripada pelanggan. Daripada ekspektasi itu barulah kita ukur dia prestasi perkhidmatan kita. It's very interesting. Sebab
Kalau kita tengok sekarang, persepsi pelanggan kita selalunya negatif. Tak ada yang positif, jarang. Kalau kat perpustakaan tu buku tak ada. Dalam blog-blog dia cakap, wah, rak-rakyat kosong ni kalau saya jadi naik chancellor saya akan isi penuh. Kenyataannya. Persepsi kalau mendaftar macam mana? Kena tunggu 3 jam. Semua yang negatif. Dia bagi contoh masa tu Dato' Naik Chancellor. Saya very interesting ni. Dia bagi contoh AirAsia. Macam mana persepsi pelanggan terhadap AirAsia. AirAsia ni dia punya tagline ni is very simple. Everybody can fly. Siapa-siapa boleh terbang. Bukan macam burung lah. Orang. Dengan bayar RM9 kita boleh terbang. Dia cerita lah. Saya sampaikan dia lah. Macam mana mula-mula dia terbang dengan kapal terbang. Pakai necktie, pakai jaket, masuk kapal terbang. Saya pun dulu macam tu juga. Rupanya saya pun macam tu juga. Tak pernah naik kapal terbang orang kampung. So boleh naik tu, tengok orang semua pakai seliput pun ada. Kalau kat US tu, pasal pendek pun ada. So masa tu persepsi kalau orang naik kapal terbang tu memang tinggi. Kira ada kata orang tu ada jenama lah. Kalau kita turun dari lapang terbang tu, ramai-ramai orang tunggu kita. Sekarang tak jadi pun. Balik kampung, order kat tiket dekat apa komputer tu. Lepas tu boleh naik. Very simple. So persepsi orang macam tu. Semua boleh terbang. Asal kita ada duit lah. Jadi dia punya ekspektasi tu pengguna kalau dia nak terbang dengan AirAsia tu, tu proses-proses dalam AirAsia tu. That's why orang tu kalau kita tengok dia punya apa pelayan di kapal terbang dia panggil apa? Pramugari. Sekarang dipanggil cabin crew. Bukan cabinet crew, cabin. Mula-mula disambut datang Lepas sambut tu sama-sama naik. Lepas tu dalam tu dijual. Makanan tak boleh percuma lah AirAsia. Semua orang tahu lah kan. Lepas dijual tu dia bawa sampah untuk kutip sampah. So banyak proses yang tu dia dah hilangkan. So ekspektasi kita macam tu lah. Naik kapal terbangnya sebab tahu murah kita kena beli makanan. Bila naik AirAsia aja, sampah kena kutip. Kalau tak nanti ada orang tuan kutip, kena bayar dan sebagainya. Itu macam mana kita nak create persepsi dengan ekspektasi. So daripada situ AirAsia kita tengok apabila buat macam tu, ekspektasi dia macam tu, persepsi pelanggan dia macam tu, ekspektasi dia macam tu, maka untungnya pun macam tu. Dia untung selalu. Jadi prestasi dia diukur dengan KPI dia atau prestasi dia diukur dengan keuntungan. So kita pun kat sini pun kita kena tengok juga kita kena cipta persepsi orang terhadap kita punya universiti. Sekarang ni Dato' Naik Chancellor dah buat dah tagline simply inspiring. So masa mula-mula tu dia test. Letak saya berpesau-pesau kata Dato' Naik Chancellor. Ada tak orang baca? Sampailah dia terkoyak-koyak. Tak ada juga orang nak kata tu ambil tindakan untuk kita nak membuat persepsi pelanggan kita supaya bila masuk je, wah, dia rasa segah. Inspiring ni masa bertekad terbilang lah. Dia bila dia masuk dia rasa macam terbilang. So saya rasa 2-3 orang je yang perasan itu lah. Itu perasan lagi nak melaksanakan. So suka. Tapi tak apalah, dia dah ada pendekatan dia. So macam kita lah kat jabatan tu kita kena, selain daripada kita nak melaksanakan strategi tu, kita kena juga fikirkan bagaimana kita nak membina persepsi pelanggan kita. Terutamanya masa menunggu lah, sebab kita ni perkhidmatan Kalau masa menunggu tu semakin cepat, dia semakin bagus. Kat mana-mana lah, perpustakaan, jabatan pendaftar dan sebagainya. Okey, dah habis masa ke? Ya, ya. 5 minit. Saya punya ni banyak lagi lah. Okey, ini rangka tindakan. Ini saya memang suka sangat lah. Kurang, hapus, tingkat dan cinta.
Yang kita sekarang ni buat banyak kan? And then yang lapuk-lapuk kita kekalkan, betul And then nilai ini untuk kita mencipta nilai baru lah. And then kita kurangkan penciptaan nilai-nilai baru. Kita jarang mencipta. Bukan tak ada, jarang, kurang mencipta. Ini sebagai contoh lah kat universiti Apakah nilai-nilai baru yang kita nak cipta? Contohnya meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris. So kita kena tengoklah proses kita untuk kita perbaiki dan sebagainya untuk meningkatkan kita punya nilai-nilai tersebut. Ini penting tak? Kita tengok dekat USIM ni masalah dia, katakanlah masalah dia pelajar-pelajar tak menguasai bahasa Inggeris. Jadi kita pun diagnose. Oh ni. So kita pun buatlah satu package untuk kita mengajar kepada pelajar-pelajar kita. So produknya pun sama juga, lebih kurang juga. Saya ada pengalaman lah menginterview pelajar-pelajar USIM ni. Kira dah tahap boleh lagi lah. So untuk masalah ni pun kita tengok masalah dia betul-betul Jangan jadi macam doktor Pandai dia diagnose dia very good. Kalau kita jumpa dia pun dia tahu kita sakit apa. Lepas tu dia bagi ubat. Contoh orang tu demam dia bagi ubat. Betul Tapi kalau orang tu kena dengue, dia dah demam, jumpa doktor pun bagi ubat demam. Ubat dia punya penyelesaiannya betul, tetapi dia punya masalah dia tak betul. Masalahnya adalah sakit dengue. Dua tiga kali pergi kat doktor tu tak puas hati, dia tak boleh sembuh demam dia. Dia pergi ke doktor lain. Sampai kat doktor tu dah nampak tanda-tanda dengue. Baru hantar ke hospital. Belum sampai ke hospital dah meninggal dunia. So it's very important. Jadi kalau kita tengok masalah tu betul, masalah tu betul, penyelesaian pun kena betul. Macam masalah bahasa Inggeris ni lah. Kita dah buat macam-macam tu. Rupanya kata Datuk Chancellor ni ada juga pelajar kita ni yang masih lagi tertutup minda dia untuk menerima bahasa Inggeris, yang mengatakan bahawa bahasa Inggeris ni saya tak guna. Cik Azwan pun tahu. Dah bertahun-tahun dia tak grad kerana masalah main Tolonglah Cik Azwan, saya tak guna bahasa Inggeris ni, dia cakap. Kenapa nak diimpuskan bahasa Inggeris? Sebab dia tak tahu pun lagi main dia untuk belajar bahasa Inggeris. So kena tengoklah, pelajar tu kena diagnose lah apa masalah dia tak boleh belajar bahasa Inggeris. Ada setengah tu dia dengar bahasa Inggeris pun dia dah takut dah. Ada persyarat tu dia mengajar dalam bahasa Inggeris, lepas tu minta pelajar tu untuk bercakap dalam bahasa Inggeris, dah menggeletar dan sebagainya. Masalah juga. So masalahnya kena tahu. So untuk ni dalam kerja-kerja kita ni, kalau saya bagi ceramah kualiti pula tapi ni ada dalam Blue Ocean ni. Ni ada dalam Blue Ocean ni. Kurang apa? Banyak apa ni? Kita punya dalam sistem proses-proses kita ni, kalau yang kita rasa bertindih dan sebagainya, kita boleh hapuskan. Lepas tu kan pembayaran tu saya cakap dengan Puan Maniza, kita ada 15 ni Maniza ni proses ni. Kena tengok lagi proses-proses yang kita boleh hapuskan. So hapuskan satu proses tu sekurang-kurangnya beberapa minit atau beberapa jam, kita boleh save tenaga kaki tangan kita dan kita boleh applykan kepada kerja-kerja lain. Kurangkan ni maksudnya kita kurangkan beberapa keperluan yang tidak perlu. Kalau dia tak perlu, kita kurangkan. Contohnya macam tadi ingat, sekarang tak ingat lah. Agaknya dah di ujung jalan So cipta dengan tingkat ni sebenarnya adalah inovasi inovasi. Di mana kalau kat Malaysia ni memang dulu Datuk Najib ni dia memang baca buku ni. That's why dia dalam apa-apa pelan tindakan dia tu kebanyakannya ada inovasi. Ada inovasi. But inovasi ni very interesting. Kalau
Kalau buku ni banyak cerita-cerita tentang pasal inovasi baru tentang Dell, Apple dan sebagainya. Cuma dia tak ceritalah macam mana buat Apple tu, kenapa dia punya gambar dia tengah separuh je, dia tak cerita. Dia ada cerita sebalik tu. Tapi tak ada dalam buku ni, kena baca buku lain. So ini antara halangan yang saya cerita tadi. Halangan sumber, halangan motivasi, halangan politik dan halangan kognitif. Yang saya nak highlight ni tentang halangan sumber lah. Bedanya di antara pemikiran orang Barat dengan pemikiran orang Islam ni. Ini selalunya kita pun sendiri pun terikut orang Barat. Kalau nak buat kerja, kita cakap tak ada, sumber tak cukup je. Padahal dalam Al-Quran tu dia cakap sumber tu kat mana-mana. Kalau dalam surah Jumaat, maka selepas dia sembahyang mikir, kita suruh cari rezeki. Maka tebarlah kamu ke atas bumi. Maka sumber tu ada kat mana-mana. Tapi kalau saya tak tahu lah, saya tak belajar ekonomi. Orang ekonomi cakap kalau dalam ekonomi tu sumber tak ada. Sebab itu kita berebut. Apabila berebut kita macam binatang lah. Monyet itu kalau dapat makanan dia berebut. Itu dalam Islam ni kita tak galakkan berebut macam kita jadi macam haiwan ni sebab kita ada otak dan sebagainya. Motivasi pun macam tu halangan motivasi. Staff kita ni ada dalam lautan strategi ni diterangkan bagaimana kita nak meningkatkan motivasi kaki tangan dan sebagainya. Halangan politik pun macam tu juga. Kita nak buat macam ni kadang-kadang orang tak setuju. Terutamanya orang atasan kita lah. So nak mengatasi halangan tu pun dia ada cara dia. Ni yang polis tadi tu dia pergi jumpa Datuk Bandar tu sendiri. Dia pujuk Datuk Bandar tu supaya setuju dengan strategi dia. Lalanya memang betul. Dan dia dapat nama. Yang halangan kognitif ni saya tak nak terangkan. Minta dia orang baca sendirilah. Okey, saya rasa tu je yang saya boleh promotekan buku ni Dan kalau boleh kita baca. Sebab membaca ni saya rasa tak mungkin. Kalau kata pemimpin yang agung ni dia membaca satu hari sebuah buku. Datuk Naib Chancellor kita membaca sebanyak 100 buah buku untuk dia mencipta nama Fakulti Ekonomi dan Muamalat saja. Betapa hebatnya kalau pemimpin agung Dr. Mahathir yang banyak orang-orang agungkan dia purata dia membaca satu buah buku ataupun dua. Kalau untuk perpustakaan ni kadar pembacaannya rendah. Kita tahun lepas kita dapat 9 buah buku dibaca oleh seorang orang berusia. Kalau rendah kalau negara maju berpuluh-puluh. Jadi kita ni sepatutnya kat universiti ni sepatutnya kadar dia macam kadar negara maju. Baru kita boleh maju Tapi kita tergolong dalam negara-negara yang kurang membangun. Itu kita rasa ni lah. So oleh itu membacalah buku Itu je contribution saya. Okey, saya takat ini saja. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Jasmine Yaimon atas wacana yang telah disampaikan sebentar tadi.